Dan apabila kerajaan sudah sampai kepada satu tahap menggunakan polis untuk menghalang orang tertentu daripada bercakap, ini bukanlah satu bukti yang pihak tertentu ini membuat sesuatu yang baik bagi parti UMNO. Saya pun menggunakan kuasa juga masa saya dulu. Lihat Datuk Seri Anwar apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap Datuk Seri Anwar. Dan bukan ada sebab-sebab apa pun, tak ada sebab apa pun. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada langsung. Sebab itu ini adalah satu kezaliman. Tapi masa itu susah sikit. Ada kuasa ni susah nak buat. Nah ni dah tak ada kuasa. Tragedi 19 November di Memali yang kami paparkan ini adalah berdasarkan daripada maklumat yang dirakam oleh Signal Division pasukan PDRM yang mengikuti perjalanan tragedi baling itu. Status maklumat rahsia. Tarikh 18 November 1985, jam 7.35 malam. Berpusat di kem pasukan polis hutan Sungai Petani Kedah seramai 3.600 anggota polis terdiri daripada pelbagai bahagian termasuk Federal Reserve Unit Pulau Pinang, pasukan Seronok Perak, anggota polis beruniform, Komando 69 sudah bersiap siaga untuk menerima arahan. Kumpulan ini diletakkan di bawah arahan seorang pegawai tinggi Ibu Pejabat di Bukit Aman dan dibantu oleh beberapa pegawai daripada Bukit Aman, pegawai polis Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Jam 7.45 malam, pegawai tinggi yang memerintah daripada Bukit Aman telah mengeluarkan arahan bahawa kumpulan yang bersiap siaga itu akan menyerang hendak satu kem komunis dalam daerah Baling yang berdekatan dengan sempadan Thailand. Jam 8.05 malam, berlaku satu keributan di bilik operasi Sungai Petani di antara pegawai berkuasa pasukan polis hutan Sungai Petani dengan pegawai tinggi daripada Bukit Aman. Kekalutan ini berasaskan arahan palsu yang telah dikeluarkan. Arahan menyerang dan membunuh penghuni kem komunis itu sebenarnya disasarkan ke arah Ustaz Ibrahim Mahmud, pengikut-pengikutnya dan sesiapa juga yang hadir di madrasah yang dibina oleh orang kampung di situ. Pegawai tinggi daripada Bukit Aman telah menghubungi penolong Pesuruhjaya Polis di Bukit Aman tetapi gagal. Kemudian dia berjaya menghubungi Musa Hitam yang ketika itu menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pegawai pemerintah pasukan polis hutan Sungai Petani telah diberikan laluan untuk bercakap dengan Musa Hitam. Beliau telah merayu kepada Musa Hitam dan membuat penjelasan betapa Ibrahim Mahmud adalah seorang ulama yang disegani dan telah banyak berjasa dalam usaha menaikkan taraf hidup masyarakat Memali. Tetapi akhirnya diketahui juga Musa Hitam telah memberikan arahan agar serangan itu tepat jam 12.30 malam. Pegawai pemerintah daripada Bukit Aman telah menerima arahan terakhir mengenai operasi hapus. Ketika itu berlaku sedikit kekesalan di kalangan pasukan daripada Sungai Petani. Mereka mahukan operasi itu dilakukan dengan mengadakan sekatan dan kepungan untuk mendesak Ibrahim Mahmud menyerah diri. Sekali lagi Musa Hitam dihubungi. Pada kali itu, pegawai yang berkuasa diberitahu bahawa Musa Hitam tidak dapat dihubungi kerana beliau telah pergi ke sebuah hotel di Kuala Lumpur. Di waktu yang sama, Timbalan Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri ketika itu, Razif Ahmad, sedang mengikuti perkembangan dan berada di Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang. Beliau sedang mengikuti perkembangan operasi hapus itu.
Tidak berapa lama kemudiannya, musuh hitam telah menghubungi pihak polis dengan suara yang seolah-olah marah dan rasa terganggu. Musuh tidak banyak bercakap, cuma mengeluarkan perintah untuk melakukan operasi penghapusan, walaupun ia bermakna menyerang seluruh negeri Kedah. 19 November 1985, jam 1 pagi, 3.600 anggota polis bersama pegawainya telah tiba di Kampung Memali. Mereka lengkap bersenjata automatik dan tiba dengan kereta perisai. Mereka mula mengepung kampung itu. Ketika itu, musuh hitam masih lagi berada di hotel kerana dia tidak dapat dihubungi. Semua urusan komunikasi dilakukan pula dengan timbalannya yang berada di Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang. Kebanyakan anggota polis yang tiba di Kampung Memali itu masih lagi beranggapan mereka akan menyerang sebuah kem komunis. Itulah maklumat yang diberitahu kepada mereka oleh pegawai tinggi daripada Bukit Aman. Jam 8.15 pagi 19 November, setelah mendapat kelulusan timbalan Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri, pegawai pemerintah operasi telah memberi arahan agar dua kereta perisai mula menyerang rumah Ibrahim Mahmud. Hanya Allahu Akbar yang mampu mereka ucapkan sehinggalah nyawa hilang dari badan. Ramai yang mati sedangkan ada juga bilangannya yang cedera teruk sahaja. Beberapa orang anggota komando telah menyerang Ustaz Ibrahim. Beliau telah melawan mereka dan membunuh salah seorang yang menyerangnya. Tetapi beliau terkorban akhirnya. Ibrahim gugur dengan genggaman tangannya yang berkepal ke atas, sedangkan mulutnya masih lagi melaungkan Allahu Akbar. Seorang pegawai polis meluru ke arah Ustaz Ibrahim yang sedang rebah, lalu memangku tubuhnya ke atas ribaannya. Setelah itu baru datang isteri Ustaz Ibrahim. Ketika itu kedengaran suara Ustaz Ibrahim berkata, "Alhamdulillah kerana telah mengorbankan kami ke jalan mati syahid." Jam 12.13 tengah hari, serangan pihak polis ditamatkan. Mereka yang ditangkap telah disungkup dengan karung guni. Beberapa anggota komando 69 telah dilihat menendang badan yang terbujur itu untuk menentukan mereka sudah mati. Ada pula yang terus menembak mereka lagi sambil berkata, "Pergi jahanam dengan Islam." Jam 1.05 tengah hari, pegawai pemerintah operasi telah membuat laporan kepada Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang dan juga kepada musuh hitam di Kuala Lumpur. Musuh hitam mengarahkan agar semua orang kampung ditangkap untuk menahan agar rahsia operasi itu tidak terdedah. Jam 3 petang, kerja-kerja menangkap saki-baki orang kampung dilakukan. Mereka diterbangkan dengan 2 helikopter polis. Mereka yang cedera dan mati dihantar ke hospital di Sungai Petani dan Alostar. Kini Memali sudah berlalu lebih 17 tahun. Ramai yang terlibat secara langsung telah meninggal dunia. Namun, masih ramai lagi yang masih hidup. Antaranya ialah bekas timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Datuk Musa Hitam, Razif Ahmad, bekas timbalan Menteri Dalam Negeri. Dan yang paling penting ialah Perdana Menteri ketika itu masih hidup sehingga sekarang. Beribu-ribu ringgit telah hangus dibelanjakan oleh pihak keluarga mangsa Memali untuk membawa kes ini ke mahkamah untuk mendakwa pihak kerajaan Barisan Nasional. Tetapi kes ini tidak pernah dibicarakan walau seminit. Malah dari tahun ke tahun kes ini telah ditangguhkan. Wahai rakyat Malaysia yang berhati perut, percayalah, selagi Barisan Nasional memerintah, kes ini tidak akan dibicarakan di mana-mana mahkamah pun di negara ini. Pihak Barisan Nasional sendiri telah menghina keputusan mahkamah yang melarang isu mahkamah ini diperbualkan di luar mahkamah. Barisan Nasional telah menyalahgunakan media rasmi kerajaan RTM dengan menyiarkan video klip yang diubah suai untuk memburukkan PAS. Tindakan Barisan Nasional sangat menyakitkan hati ahli keluarga mangsa Memali dan seluruh rakyat negara ini.
Dan kini kita beralih pula kepada Sekolah Kebangsaan Kiara Mas Kuala Lumpur. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Kami berempat ialah wakil dari Sekolah Kebangsaan Kiara Mas akan menerangkan topik untuk subjek pendidikan Islam. Boleh tak Datuk Seri pilih salah satu daripada kad ni? Boleh je. Boleh je. Okay. Terima kasih Datuk Seri. Kami akan menerangkan tentang najis. Okey. Untuk memahami najis, kami membahagikannya kepada beberapa bahagian dengan menggunakan 3 map. Kerana 3 map digunakan untuk classifying ataupun pengelasan. Bahagian najis yang pertama ialah muhafafah. Muhafafah ialah kan. Contoh bagi najis muhafafah ialah air kencing bayi lelaki yang berusia 2 tahun yang minum susu ibunya. Saya pula akan menerangkan tentang najis yang seterusnya, iaitu najis mutawasitah. Maksud najis mutawasitah ialah najis yang sederhana. Contoh najis mutawasitah ialah antaranya seperti nanah dan muntah. Boleh sesiapa berikan contoh untuk najis mutawasitah? Saya. Darah. Terima kasih Hafiz. Iaitu najis mukhalazah. Najis mukhalazah ini ialah najis yang berat. Contoh yang pertama ialah anjing. Bolehkah Datuk Seri memberikan contoh untuk najis mukhalazah? Datuk Seri, bolehkah saya bagi cadangan iaitu babi? Terima kasih Hafiz. Sama-sama. Bagus. Pada pendapat kami, dengan menggunakan 3 map, kami mampu memahami dan mengingati dengan lebih jelas dan lebih pantas. Di samping itu, kami juga tidak perlu menyalin nota yang panjang di dalam buku. Allah sekali. Terima kasih Datuk Seri. Undang hudud kita tidak akan laksanakan. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni. Walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Tolonglah Pak Lah. Tolonglah Pak Lah. Kalau orang macam ni tak tolong Pak Lah, siapa lagi nak tolong Pak Lah? Saya tolak tepi yang lain. Masuklah ke bidang yang cukup mencabar. Sabar. Dulu kita pergi bagi ceramah orang bayar kita. Sekarang kita bagi ceramah kita kena bayar. Nak panggil adik-adik malam ni pun kena bayar. Kena pergi makan. Tak apa kita pakai makan nuri. Saudara sekalian, saudara-saudari, macam adik-adik juga, macamlah anak-anak yang muda lagi. Saya taklah tahu sangat. Untuk kita balik kita tolonglah, kita tak sedut tuding lah tanya orang tu buat apa, orang ni buat apa. Kita buat apa? Kita buat apa? Nak ambil pahala komen aja. Kita nak didik anak kita, tak semestinya kita didik anak kita tu dengan cara kita rotan dia je. Contoh yang paling cantik semalam Doktor bagi, contoh pencuri.
Orang tu mencuri. Adakah kerja kita nak ambil buat hudud potong tangan dia saja? Tak apalah, dia curi tangan kanan, potong tangan kanan. Esok dia curi lagi, potong tangan kiri. Lepas tu dia curi lagi nak potong apa? Potong kaki pula. Curi lagi. Curi dengan mulut lah, dah tak ada tangan. Adakah kita nak melaksanakan hukum potong tangan tu ke, ataupun kita nak bawa dia, kita bagi kerja dekat dia, kita bagi dekat dia ruang macam mana dia boleh berniaga? Bila dia sudah ada ruang-ruang kebaikan, maka dia tak mencuri lah. Macam tu lah. Apabila kita nak cuci satu tong besar, tong air, nak angkat tong tu, kalau cawan ni boleh lah, kalau takat botol ni boleh lah tonggangkan dia. Tapi kalau tong besar macam Mak Nusa ni, saya anggap sebagai satu tong besar, kita nak cuci dia bukan boleh pakai bersil ke apa-apa, tapi kita nak cucinya, kita masuk saja air, masuk kebaikan, buat baik sebanyak mungkin, last kali keladak tu akan keluar sendiri. Saya tak? Kalau kita nak cuci tu, kita masuk saja air, akhirnya keluar sikit keladak tu, cucilah tempat air. Kesamalah juga dalam kita nak mencuci manusia, wiqayahnya tu, buat Kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni. Beta ada menyebut secara khusus mengenai undang-undang jenayah syarak. Ini juga sepatutnya mendapat perhatian yang serius dan segera. Kerana kita tidak boleh lagi berkata tidak atau tunggu dulu, sebab kita sudah pun cukup segala-galanya. Ada kemampuan dan ada kuasa untuk melaksanakannya. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan. Kalau kita masih juga berkata tidak atau tunggu dulu, ini adalah tidak kena. Siapakah kita di hadapan Allah untuk berkata tidak atau tunggu dulu, sedang undang-undang ini bukanlah baru digubal, tetapi telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis semenjak dari 1400 tahun lebih lagi. Batu kita dakwah bukan kita marah. Dalam isu hudud, apa sekarang ni? Bijak pandai berkata hudud tak payah buat, tak boleh buat lagi, tidak wajib. Padahal dia bijak pandai Islam, ngaji agama. Hak lulusan pondok pun dia kata sekarang cari duit, cari piti. Apa gitu? Dia ngaji agama. Lain hak cakap tu kaki tolak pi kuda, lain hak cakap tu kaki tolak heroin number 4. Lain hak tolak tu maknanya tukang pusher bagian ais. Nah, kokain ke apa? Tak. Oh ni pensyarah, oh ni dekan, oh ni profesor, oh ni ustaz, oh ni tokoh terkenal. Benda cakap satu, tidak laksana hudud, tak wajib mana lagi, tak relevan dan sebagainya. Bapa jadi gitu? Bapa? Pasal seorang je, hak besar sekali kata tak wajib, betul tak? Kalau besar sekali kata wajib, orang cakap wajib lah ni. Wajib lah. Jadi akidah dia atas orang tu ke? Betul tak? Atas orang tu. Dan Menteri kata wajib, habis channel dalam TV kata wajib. Betul tak? Dah, payah apa? Tak payah susah-susah ramai. Pergi jumpa seorang tu dakwah dia. Betul tak? Dah. Kita naik penyangang pada orang ramai yang nyanyi belakang. Ada wajib lah, ada wajib lah. Jadi susah. Ni nak khabar ke Pak Leh, ni nak khabar ke Pak I, balah juga dah kopi. Hak Pak Leh, Pak I, Pak Mak, Pak Ni, Pak Ye, I butir terek, tak. Hak tu semua tu memang dia kata tak wajib. Tapi kita nak hunggar belaka tu lelah kita. Kita pergi hak seorang. Hak bini rambut kembang. Nampak? Kita dakwah dia, siapa hukum dia, debat dengan dia, beritahu dia hukum Quran. Bila dia terima, dia kata wajib, maka orang lain kata wajib tau. Tu kata, pak manusia sekarang tak takut ke Allah, takut kepada pemimpin. Nampak?
Duduk mana akidah? Duduk dia orang. Dah mu berani nak pergi? Di Malaysia ni, walaupun kita terima bahawa ini undang-undang Tuhan dan sebagai sebuah parti yang terdiri daripada orang Islam, kita terima hakikat ini bahawa inilah undang-undang Tuhan. Tetapi kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Kalau kita nak laksanakan, ia mesti berpaksi kepada realiti. Urut buat besok. Ha? Saya baik aku lahir kat KL. Ha? Ha? Bilang jangan 100 saja. Buat cara 20 lah. Buat cara macam. 20 Masak saya dia. Sebab apa negara kita tak ada keberkatan? Nampak? Sebab dua ni tak ada. Iman ada, takwa tak ada. Nak takwa guna tadi baca paper depan.
Budak hotel tu dia bagi tolak ke bawah pintu hotel. Cuk paper. Straight time. PM say no to hudud. Kita tak baca bawah tu, tak payah baca, baca front page. Ada tak tajuk tu? Say no to hudud, maknanya kata tidak kepada hukum Allah. Na'udzubillahi min zalik. Nampak? Kita orang Islam dan kita say no to hukum Islam. Allahu Rabbi. Nampak? Bila manusia jahil, maka dia jadilah apa yang kita lihat pada hari ini. Nampak? Kalau dia kata kita tangguh dulu, kita akan import beberapa orang pakar daripada Timur Tengah, boleh tahan kira dah ke gua ni. Nah, boleh tahan kira. Kita sabar dulu dalam masa 2 tahun lagi, kita akan kaji, kita akan buat, nampak? Sesuai yang mana kita akan panggil dak pakar-pakar dalam seumpama boleh tahan kira. Dak. Say no to hudud. Hudud ni hak siapa? Dia kata hudud hak pas. Ni bukan nak cerita politik, ni kuliah maghrib. Nampak? Politik lain, ni kuliah maghrib. Dulu kita kata hudud ni hak Allah. Dia kata tak, hudud pas. Kalau hudud pas, tak wajib laksanakan. Tapi Allah kata tilka hududullah. Ini hukum adalah hudud milik Allah. Bila hudud milik Allah, Nabi bersumpah, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, laqata'ta yadaha aw kama qala." Demi Allah, jikalau anak aku Fatimah melakukan jenayah mencuri, nescaya aku hudud dengan potong tangan anakku sendiri. Kerana Nabi bimbang umat akhir zaman tidak akan melaksanakan hukum Al-Quran. Rupanya apa yang Nabi bimbang telah berlaku hari ini. Nak front page dalam surat khabar besar bold, say no to hudud. Kata jangan untuk hudud. Mana jangan ikut Allah, jangan ikut Quran, jangan ikut Rasulullah, jangan ikut undang-undang Islam. Dah aku agama benda. Ini masalah akidah. Kita sebut bukan nak kempen pilihan raya, tapi kita nak kempen akidah. Nampak? Mu nak jadi Perdana Menteri, mu nak jadi korporat, mu nak jadi tokel kapal terbang, nak jual planet, tak ada masalah. Mu nak ambil projek buat laut yang ke lapang, atau mu nak pindah pula apa benda ni Iceland buat pergi ke planet Mustari, tak ada masalah. Allah tak larang waktu. Kena taat perintah Allah. Faham?